Buletin Didik 6 September bersama saya Medi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Impian dua pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM untuk ke Menara Gading tercapai dengan tawaran memasuki Universiti Utara Malaysia UUM. Muhammad Omar Mokhtar Abdul Rahman dan Salmah Aminuddin mendapat tawaran itu selepas memperoleh keputusan cemerlang purata nilai grade keseluruhan PNGK 4 dalam STPM yang diumumkan baru-baru ini. Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah berkata pihak universiti turut bersedia menawarkan beasiswa kepada kedua pelajar terbabit jika tawaran itu diterima. Dengan kata lain, UUM bersedia menawarkan scholarship, beasiswa kepada kedua-dua dan juga insya-Allah ada seorang lagi yang mana kita akan santuni selepas ini juga kita berhasrat untuk menawarkan tempat dan juga scholarship di Universiti Utara Malaysia, Universiti Pengurusan yang terkemuka di Malaysia insya-Allah. Doakan UUM akan terus turun dan menyantuni rakyat dalam misi kita memacu kesejahteraan rakyat Mekar insya-Allah. Pihak universiti juga akan meneliti masalah pelajar yang tiada pengenalan diri seperti MyCard dan dokumen penting dengan berharap pihak berkuasa dapat membantu menyelesaikan masalah itu. Muhammad Omar Mokhtar tidak mempunyai dokumen lengkap berkaitan ibu kandungnya yang menyebabkan status kewarganegaraannya diragui dan tidak dapat memohon MyCard. Jika masalah IC ini tak selesai dalam masa terdekat tu, insya-Allah kita akan utamakan universiti yang berdekatan lah, sebab tanpa IC kita tak boleh buat lesen semua tu kan. Jadi macam pergerakan kita agak terbatas, so kita akan utamakan universiti yang berdekatan lah. Kami sekeluarga amat terima kasih lah atas segala persembahangan dan sokongan dan sebagainya serta tawaran yang diberikan oleh pihak UUM terutamanya. Amat kami hargai dan syukurilah. Bagi Salmah pula, tawaran UUM itu nyata melegakan. Gadis ini menetap bersama neneknya Aisyah Saad sejak kematian bapanya Aminuddin Abdul Hamid 4 tahun lalu akibat sakit jantung. Ibunya Romlah Tasu pula kini tinggal di pusat jagaan warga emas Kamunting Perak kerana menghidap penyakit skizofrenia. Alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat sebab dapat pandangan daripada orang-orang hebat, orang berilmu, sanggup tengok orang-orang yang nasib macam saya dengan kawan-kawan saya. Saya akan pertimbangkan dululah dengan pilihan saya di UPU nanti, dan saya akan bincang dengan cikgu dan juga pengetua sekolah saya sendiri dulu. Mereka ditemui di kediaman masing-masing di Kampung Kuala Lanjut dan Kampung Budi Pokok Sena ketika kunjungan pihak UUM bagi menyampaikan tawaran pengajian itu. Media sebelum ini melaporkan dua pelajar lepasan STPM berharap bantuan daripada mana-mana pihak untuk menunaikan hasrat mereka menyambung pengajian ke Menara Gading walaupun memperoleh keputusan PNGK 4.0. Pelajar berkenaan turut menerima bantuan wang tunai RM1,500 daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melalui Yayasan Keluarga Malaysia di Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Kedah Jumaat lalu. Ini berita baik untuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Mulai 4 September lalu, permohonan kemasukan MBPK bagi tingkatan 1 dan 4 untuk pengambilan tahun 2023 dibuka. Pemohon perlulah memenuhi syarat yang ditetapkan. Antaranya warga negara Malaysia, pelajar dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan, sihat tubuh badan, pemegang kad OKU dan berkeupayaan mengurus diri. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan tertera. Tarikh tutup permohonan ialah 21 Oktober depan. Yayasan Gamuda menganugerahkan beasiswa penuh berjumlah RM13 juta kepada 58 pelajar untuk melanjutkan pengajian. Inisiatif tahunan itu bertujuan menyumbang kepada kestabilan keuangan pelajar dan meningkatkan prestasi akademik mereka di institusi pendidikan dalam serta luar negara, terutama pelajar golongan B40. Tahun ini, Gamuda turut meningkatkan 3 kali ganda nilai beasiswa kepada RM13 juta melepasi sasaran awal RM10 juta berbanding tahun sebelumnya hanya RM3.9 juta. Menariknya tahun ini, pakej disediakan termasuk alaun tambahan untuk beasiswa penuh bagi membolehkan lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian mereka ke luar negara.
Beasiswa Gamuda menyediakan sokongan kewangan yang lengkap termasuk yuran pengajian, perbelanjaan sara hidup, penginapan, alaun buku serta komputer riba, tambang penerbangan dan bayaran ketibaan untuk pelajar asing. Sebanyak 1,600 permohonan diterima bagi mendapatkan beasiswa berkenaan iaitu 2 kali ganda lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini turut mencatatkan jumlah penerima beasiswa Gamuda tertinggi iaitu seramai 43 orang di universiti tempatan dan 15 orang di universiti luar negara dalam pelbagai bidang antaranya sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pengurusan perniagaan, pengurusan harta dan hartanah, seni bina serta psikologi. Antara universiti antarabangsa yang ditawarkan menerusi beasiswa itu ialah Universiti Cambridge, Universiti Manchester, Universiti Kebangsaan Singapura, Universiti Sydney dan Universiti California San Diego. Bagi memastikan lebih ramai pelajar layak mendapatkan akses kepada pendidikan, Beasiswa Gamuda menyasarkan untuk meningkatkan nilai beasiswa kepada RM20 juta pada tahun hadapan. Sejak diperkenalkan pada 1996, Beasiswa Gamuda sudah membantu seramai 560 orang pelajar. 1,055 kes penderaan kanak-kanak direkod Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara dalam tempoh Januari hingga Jun lalu. Daripada jumlah itu, 578 kes adalah penderaan fizikal, 417 kes penderaan seksual dan 60 kes adalah penderaan emosi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, 706 kes membabitkan kanak-kanak perempuan dan 349 kes kanak-kanak lelaki. Ujarnya mengikut statistik PDRM, 1,348 kes seksual kanak-kanak direkod dalam tempoh sama, termasuk kes rogol berkumpulan, sumbang mahram, seks luar tabi'i dan cabul. Selain itu, eksploitasi seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak dilihat semakin meningkat, terutama kesalahan pornografi. Pihaknya turut berkongsi kebimbangan terhadap peningkatan kadar penggunaan internet bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 17 tahun yang boleh mendorong kepada capaian bahan tidak bermoral jika tidak dikawal. Tambahnya, rekod juga menunjukkan peningkatan 65% penggunaan internet oleh golongan itu melebihi 9 jam sehari berbanding pada 2018. Bertemu kembali. Dalam usaha menyokong penyelidik muda tempatan dalam bidang perubatan dan saintifik, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI bersama Akademi Sains Malaysia ASM menganugerahkan geran penyelidikan Dr. Ranjit Bagwan Singh sebanyak RM50,000. Profesor Madya Dr. Tan Ju Ji memperoleh geran itu hasil penyelidikan mencipta sel jantung dari sel stem untuk merawat serangan jantung. Penyelidikan yang dijalankan Dr. Tan itu telah bermula 13 tahun lalu. Kajian ini adalah hasil penyelidikan bersama kumpulan penyelidik di Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Amerika Syarikat. Penyelidikan ini mengenai penghasilan sel jantung daripada sel stem bagi merawat infarksi myokardium. Sel praepikardium adalah penting bagi membantu pembentukan sel jantung sehingga ke peringkat akhir serta penstrukturan sel jantung semasa pembentukan awal sel. Sels pluripotence induksi ini merupakan sel yang paling promising lah untuk menghasilkan sel jantung. Dan sel jantung ini merupakan precursor untuk merawat penyakit jantung yang kebanyakannya disebabkan oleh kematian sel jantung yang banyak. Yang sampai tahap ini tiada jalan penyelesaian lah, hanya untuk buat heart transplantation as a end stage heart failure. Dengan geran yang diterima, beliau bakal menjalankan ujian praklinikal untuk menguji keberkesanan fungsi sel praepikardium dan sel jantung.
Untuk rekod, geran penyelidikan yang diuruskan menerusi akaun amanah tabung penyelidikan perubatan Dr. Ranjit Bhagwan Singh sejak 1997 telah diberikan kepada 26 penyelidik muda dengan jumlah dana RM632,265. Floria Diraja Putrajaya 2022 dilanjutkan sehingga Ahad ini berikutan sambutan yang menggalakkan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, kemasukan kini percuma dan keputusan untuk melanjutkannya adalah disebabkan musim cuti persekolahan yang sedang berlangsung. Pesta ini jalan cara percuma, kita buat cabutan betul juga percuma. Yang punya hadiah-hadiah menarik, termasuklah sebuah motosikal dan sebagainya. Ini mungkin kita buat di hari penghabis untuk membolehkan kawan-kawan datang dan belilah sehabis-habisan bunga dengan harga yang murah. Yang bahagia Datuk Sebelum ini, tiket masuk berharga RM15 bagi dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak, manakala golongan kurang upaya boleh masuk secara percuma. Acara yang menampilkan hampir 1 juta jenis pokok, tumbuhan dan bunga itu telah menerima 400,000 pengunjung setakat hari ini. Namun angka itu belum memuaskan dan beliau perlu menyasarkan sekurang-kurangnya 500,000 pengunjung sehingga Ahad nanti. Floria Diraja Putrajaya beroperasi dari 9 pagi hingga 10 malam. Hai adik-adik, di sebelah saya ini ialah koleksi kepala perahu diraja. Adik-adik tengok, kepala perahu diraja ini bentuknya seperti apa? Ini kepala perahu diraja yang berbentuk ataupun berhiaskan dengan naga. Dan kepala perahu yang membentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu nangka dan diukir dengan motif suluh kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu diraja dan dimiliki oleh kerabat diraja Pahang pada akhir kurun ke-19 dan juga dianggarkan berusia lebih kurang 100 tahun. Kalau dilihat, hiasan-hiasan pada kepala perahu diraja ini mempunyai pelbagai warna yang menarik seperti warna merah, hijau dan juga warna emas. Tak buat apa-apa tapi sebenarnya bekerja. Itulah kisah buat Shoji Morimoto, pemuda Jepun berusia 38 tahun yang juga dikenali sebagai rental do nothing man. Morimoto menyediakan perkhidmatan yang agak pelik untuk pelanggannya di bandar Tokyo, iaitu menemani mereka dan tidak melakukan sebarang aktiviti selain makan atau minum. 何もしない人っていうのは僕のことで、僕を貸し出すという。で、呼ばれた場所に僕が行って、そこで、特に何もしないということをやっています。 Sebarang tawaran yang memerlukan banyak kerja ditolak Morimoto. Dia pernah menolak klien yang mahu membawanya ke luar negara kerana dia perlu bergerak dengan banyak. Pemuda ini menawarkan harga RM10,000 atau RM318 untuk sekali tempah. Sejak memulakan perniagaan di Twitter pada 2018, dia telah ditempah lebih 4,000 kali. Aruna Chida yang pernah menetap di India mengakui menggunakan hikmat Morimoto hanya kerana mahu berjalan-jalan sambil memakai sari. Ketika itu, Morimoto trending di media sosial. 友達と一緒だと友達を楽しませなきゃみたいな気持ちがちょっと出るんですけど、レンタルさんだったら黙っててもいいかなみたいな。 Seorang lagi klien mendedahkan dia menempah Morimoto kerana terlalu tertekan dan mahu menghiburkan hati dengan menyarung kostum Pikachu dan makan kari. Kali kedua, pemuda itu ditempah untuk mendengar kisah hidupnya. Untuk Morimoto, dia berharap usaha ini mampu mengubah sikap dan pandangan umum bahawa seseorang itu perlu sentiasa melakukan sesuatu untuk dihargai. Padanya, hanya dengan menepati janji dan sentiasa berada di sisi mereka yang memerlukan juga sesuatu yang bernilai. Pelbagai koleksi seni, mainan dan barangan yang unik dan terhad dipamerkan di konvensyen seni dari kebentuk DesignerCon di London, United Kingdom. Diadakan buat kali kedua di Arena Excel, acara ini memberi peluang kepada penggemar koleksi bertemu sendiri dengan artis yang mencipta barangan terbabit.
Pameran antarabangsa ini menghimpunkan pelbagai barangan koleksi terhad dan menarik yang tidak boleh didapati di pasaran. Setiap barangan dijual antara £120 atau kira-kira RM600 hingga mencecah ribuan ringgit bergantung kepada kompleksiti membuatnya. It's kind of a collaboration of the design world in different aspects. Collectible toys, apparel, art, pins, customs, plush, anything that dives into a world of design where an artist is involved in the creation of it, that is what DesignerCon is all about. Pengunjung bukan sahaja berpeluang membeli pelbagai koleksi unik, tetapi boleh bertemu secara peribadi dengan pemilik dan pencipta barangan berkenaan. Well, actually, I have like two passions that I'm really like crazy about. I love old computers and basically product design from the 80s and the 90s. I also love robot toys. I collect like old Japanese robot, toys. So one day I thought, oh, maybe it's time for me to make a toy on my own. So I just think, oh, maybe I combine the two passions that I had. So he is the birth of my brand. All of these ideas come from my imagination. I sculpt, I paint, I come up with these characters myself. And I've been learning the process of toy making and being a toy artist since I was 15, 16 was when I made my first piece. And ever since then I've tried to do shows, conventions, just get my name out there, have a presence on social media. But it's like a labour of love and I just enjoy what I'm doing and want to keep getting better and better at it. Konvensyen seterusnya yang juga acara kemuncak bakal diadakan di Anaheim, California, Amerika Syarikat selama 3 hari bermula 18 November depan. Okey, basic yang keenam ialah snipe. Okey, di mana apabila oponen baling bola ke arah teammate kita, so kita akan gunakan bola yang kita ada untuk snipe dia. Okey. So saya sebagai sniper saya akan tunjuk Sukan. Jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang dinobat selaku atlet terbaik pada Majlis Anugerah Perpaduan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM 2020-2021. Lebih istimewa, Dato' Azizul Hasni atau The Pocket Rocket Man muncul penerima terbanyak setakat ini dengan gelaran keempat. Sementara itu, Jaguh Powerlifting Negara Boni Bunyau Gustin meraih gelaran kedua selepas memenangi Anugerah Atlet Para Terbaik. Dato' Azizul Hasni dinobat selaku atlet terbaik mengatasi 4 pencabar lain iaitu pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia, pergu lelaki Aaron Chia Suhwiyik, Ratu Terjun Datuk Pandalela Rinong dan jaguh Muay Thai Rifdian Masdur. Ia merupakan gelaran keempat buat pelumba kelahiran Dungun Terengganu itu selepas memenangi gelaran sama pada 2009, 2017 dan 2019. Untuk rekod, Dato' Azizul Hasni mengharumkan nama negara selepas meraih pingat perak dalam acara Kirin pada Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Beliau yang kini berada di Melbourne, Australia, menerima trofi dan hadiah wang tunai sebanyak RM10,000. Saya amat bersyukur dan insya-Allah saya akan jadikan anugerah ini sebagai pemakin semangat saya yang masih lagi dalam proses pemulihan untuk mencapai puncak prestasi untuk layak ke Olimpik Paris 2024 nanti. Sementara itu, perebutan gelaran atlet para terbaik menjadi milik jaguh powerlifting negara Boni Bunyau Gustin.
pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 itu berjaya mengetepikan saingan daripada 3 atlet para iaitu Chia Lik Hau dari Sukan Badminton, Datuk Abdul Latif Romli lompat jauh dan Chew Wei Lun boccia. Pony turut menerima trofi dan hadiah wang tunai sebanyak RM10,000. Sementara itu, perjuangan atlet mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa terus diberi penghargaan sewajarnya. Hari ini, giliran 28 atlet Selangor menerima insentif kemenangan di Sukan SEA Hanoi 2021 dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022 menyaksikan pemain badminton bergu wanita M. Tinah membawa pulang ganjaran terbanyak. Atlet kelahiran Selangor yang memenangi pingat di Sukan SEA dan Sukan Commonwealth diraikan Kerajaan Negeri bersama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj hari ini. Majlis perhargaan di Istana Shah Alam itu menyaksikan seramai 25 atlet merupakan pemenang pingat di Hanoi, sementara 3 lagi menaiki podium kemenangan di Birmingham. Pemain badminton bergu wanita M. Tinah menerima insentif terbesar berjumlah RM23,000 selepas cemerlang menyumbang 2 pingat emas di Birmingham. Diikuti pemain pimpong lelaki Chung Javan yang meraih RM13,000 menerusi 1 perak di Sukan Commonwealth serta 1 perak dan 1 gangsa di Sukan SEA. Turut menerima insentif beberapa atlet elit lain seperti R. Shamendran karate, Fee Jin Eng renang, Chiu Yi Wei terjun serta atlet para Muhammad Ziad Zulkifli. Keseluruhannya RM92,900 diperuntukkan kepada pemenang pingat kedua-dua tamasya. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Wakil tuan rumah Frances Tiafoe mencipta kejutan apabila menundukkan juara 4 kali Rafael Nadal di peringkat 16 terakhir. Berlangsung di Stadium Arthur Ashe, Tiafoe yang juga pemain ranking ke-26 dunia menguasai set pertama 6-4. Nadal bagaimanapun bangkit di set kedua 6-4. Pemain berusia 24 tahun ini melakukan 18 servis ace untuk memastikan kemenangan menjadi miliknya di 2 set berikutnya 6-4 dan 6-3. Tiafoe dijadual bertemu Andrei Rublev yang kini menghuni tangga ke-11 dunia di peringkat suku akhir. Rublev berdepan wakil Britain Cameron Norrie yang juga pilihan ke-7 kejohanan. Pemain Rusia ini tidak berdepan masalah untuk menang straight set 6-4, 6-4 dan 6-4. Sementara itu, pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek mara ke suku akhir terbuka Amerika Syarikat buat kali pertama. Dia bagaimanapun dikejutkan dengan kekalahan di set pertama 2-6 kepada pemain Jerman Julia Nina. Juara terbuka Perancis ini kemudian bangkit 2 set berikutnya 6-4 dan 6-0. Lawan Swiatek di suku akhir nanti wakil tuan rumah Jessica Pegula yang mara buat kali pertama selepas mengatasi Petra Kvitova dari Republik Czech. Pegula, pemain pilihan ke-8, menang selesa ke atas juara Wimbledon 2 kali itu 6-3 dan 6-3 dalam tempoh 69 minit. Paparan perlumbaan belon panas di Switzerland juga yang tertua di dunia mengakhiri buletin didik. Saya Media Saleh, saya hormat dan Assalamualaikum.